Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Okey, semua dah masuk dalam Google Meet ke ni? Dah, cikgu. Dah. Okey. Baiklah, sebelum kita mula, cikgu nak kamu semua buka kamera masing-masing. Cikgu nak tengok muka anak murid-murid cikgu dulu. Mana tahu ada yang tengah baring ke, ada yang tengah masak ke, ada yang tengah masuk Google Meet tapi terus tidur balik atau buat kerja lain time kelas cikgu. Okey, cikgu nak ambil masa kamu 30 minit sahaja. Jadi sebelum cikgu mula, cikgu nak berbual-bual dahulu. Apa khabar semua? Sihat ke tak hari ni? Sihat. Sehat, cikgu. Okey, bagus. Semua sihat. Okey, cikgu nak ingatkan semula, negara kita sedang dilanda pandemik COVID-19 jadi dan masih belum reda. Jadi stay at home dan jangan keluar jika tiada keperluan, okey? Jika perlu keluar, kekalkan jarak 1 meter dengan orang lain dan pakai mask ke mana saja kamu pergi. Okey, sebelum kamu semua masuk Google Meet tadi, ada sarapan tak pagi ni? Dan bagi yang berpuasa tu, ada bangun tak untuk sahur pagi tadi? Ada, cikgu. Saya sahur pukul 4.30. Bagus. Okey, yang lain tu ada sarapan tak? Ada, cikgu. Ada, cikgu. Okey, bagus Arni, bagus Tala. Okey, sarapan apa pagi ni tadi? Makan roti. Dengan sambal udang. Wow, meriahnya sahur pagi ni. Okey, Fernally ada makan apa? Saya ada makan 2 benda, cikgu. Koko crunch dengan nasi lemak. Okey, bagus. Okey. Harapnya semua masih kenyang dan kekal bertenaga untuk kelas kita pagi ni. Jadi, kita mesti mengubah mindset kita bahawa sarapan adalah sangat penting untuk diambil kerana ia dapat memberikan kita tenaga untuk kekal bersemangat pada hari tersebut. Okey? Pernah dengar tak pepatah lama yang berbunyi breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a pauper. Jadikan makanan pertama hari kamu semua sebagai makanan yang terbesar sekali, seperti makanan seorang raja. Okey, cikgu pada pagi tadi, cikgu makan nasi lemak. Sama seperti friend. Okey, sekarang cikgu nak kamu semua tengok gambar hidangan nasi lemak yang cikgu tunjukkan. Boleh nampak tak slide cikgu sekarang? Boleh. Okey, cikgu nak tanya soalan. Apakah sumber nutrien yang dapat kamu tengok dan peroleh bila kamu makan nasi lemak tersebut? Ada siapa-siapa nak jawab cikgu? Protein. Okey, Arni, protein. Okey, protein tu kamu dapat dari mana? Dari ayam, cikgu, dengan telur. Okey, betul. Okey. Protein tu kamu boleh dapat daripada ayam dan telur. Okey, selain daripada tu, ada lagi tak sumber lain? Lemak, cikgu. Lemak? Okey, lemak tu kamu dapat dari mana? Sambal. Okey, ya betul, sambal. Okey, satu lagi, kamu boleh dapat lemak ataupun lipid daripada santan yang mak kamu guna untuk masak nasi. Okey. Satu lagi, cikgu nak tanya, ada tak sumber lain? Ada, cikgu. Apa dia? Karbohidrat daripada nasi. Ya betul, karbohidrat daripada nasi. Jadi untuk sarapan pagi ni, kalau kamu makan nasi lemak, sarapan kamu adalah lengkap dengan ketiga-tiga sumber nutrien utama. Okey, cikgu nak tanya soalan lagi. Apa yang berlaku kepada nasi lemak tersebut setelah kamu mengunyah masuk ke dalam mulut? Makanan akan dicerna. Ya betul. Okey, makanan akan dicerna. Seterusnya, nutrien dalam makanan tersebut akan diserap masuk ke dalam badan kita. Jadi, dengan semua penerangan cikgu tadi, ada siapa-siapa tahu tak kita akan belajar apa hari ini? Proses pencernaan. Ya betul, proses pencernaan. Okey, jadi untuk hasil pembelajaran yang bakal kamu peroleh pada penghujung kelas cikgu pada hari ini ialah, kita tengok sini, yang pertama memerihalkan jenis pencernaan iaitu ada 2, pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Yang kedua, mencerakinkan proses dan hasil pencernaan karbohidrat dalam mulut. Yang ketiga, mencerakinkan proses dan hasil pencernaan protein dalam perut. Dan yang terakhir, memerihalkan pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam usus kecil. Okey, jadi kita akan ada 4 hasil pembelajaran yang perlu kita capai setelah selesai kelas cikgu pada hari ini. Jadi cikgu nak kamu semua stay fokus. Kalau nak makan dan minum sambil kita kelas, dipersilakan. Cikgu tak larang, yang penting fokus masa kelas cikgu. Okey? Boleh, cikgu. Okey, cikgu.
Okey, baiklah. Semua sudah bersediakan ni untuk aktiviti yang seterusnya? Dah, cikgu. Dah, cikgu. Cikgu. Okey, bagus. Macam inilah semangat yang cikgu nak daripada kamu semua. Okey, kalau kita bersemangat, segala ilmu yang disampaikan akan mudah untuk diterima dan diserap masuk ke dalam otak kita. Okey, cikgu akan gunakan aktiviti Think, Pair, Share. Aktiviti ini sangat menarik. Cikgu akan bahagikan kamu semua kepada 3 kumpulan secara rawak menggunakan aplikasi Flippity Random Name Picker. Kamu semua perlu berbincang dengan pasangan masing-masing berkenaan dengan proses-proses yang terdapat pada organ-organ pencernaan. Okey, kamu semua boleh gunakan mana-mana aplikasi dalam talian seperti WhatsApp, Google Meet, Google dan sebagainya untuk kamu berbincang dengan rakan-rakan kamu. Kemudian kamu semua kena bentangkan hasil perbincangan secara lisan ataupun bukan lisan kepada rakan-rakan kamu yang lain, okey? Okey, baiklah. Untuk kumpulan 1, Chelsea dengan Nazriatul, bincangkan dan terangkan pencernaan karbohidrat dalam mulut. Kumpulan 2, Alexandra dan Lai, kamu perlu bincangkan dan terangkan pencernaan protein dalam perut. Dan kumpulan yang ketiga, Friendly dengan Nur Arni, bincangkan dan terangkan pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam usus kecil. Okay. Kamu boleh cari tentang organ yang terlibat, jenis sel, proses, enzim dan lain-lain. Berpandukan bahan rujukan seperti buku teks digital, biologi tingkatan 4 dan mana-mana laman sesawang yang sesuai. Okay. Lepas tu cikgu akan berikan masa 5 minit untuk kamu berbincang dan 2 minit untuk setiap kumpulan bentangkan hasil perbincangan kamu semua. Okay, boleh semua? Boleh, cikgu. Okay, baiklah kita mulakan. Boleh, Okay. cikgu. Okay. Kamu semua sudah bersediakah? Sudah, cikgu. Dah, cikgu. Dah, cikgu. Cikgu nak minta kumpulan yang pertama untuk bentang dahulu. Silakan. Chelsea. Saya wakil untuk kumpulan 1. Untuk topik pertama adalah pencernaan karbohidrat dalam mulut. Pencernaan karbohidrat bermula di dalam mulut, di mana kelenjar liur di mulut menghasilkan air liur yang membantu melembabkan makanan. Makanan itu kemudian dikunyah, sementara kelenjar air liur juga melepaskan enzim salivary amylase yang memulakan proses memecah polisakarida dalam makanan karbohidrat. Oleh itu, makanan tidak akan kekal lama dalam mulut, di mana pencernaan karbohidrat dalam mulut adalah kecil berbanding saluran pencernaan yang lain. Itu saja, cikgu. Okey, bagus Chelsea. Okey, untuk pembentangan yang kedua, cikgu nak panggil wakil. Okey cikgu, saya akan mewakili kumpulan yang kedua. Yang pertama sekali, dinding perut tu ada satu lapis epithelium. Bentuk dia cholangiogaster. Lepas tu yang sel utama dalam sel epithelium tu ada 3 jenis sel. Sel utama, sel parietal dan sel mucus. Sel utama tu dia akan merembeskan plasinogen. Lepas tu sel parietal dia akan merembeskan asid hidroklorik dan sel mucus akan merembeskan mucus. So pepsinogen dia adalah satu jenis enzim yang tak aktif. Dia akan diaktifkan oleh asid hidroklorik untuk menjadi enzim pepsin. Lepas tu enzim pepsin ni dia akan menghidroliskan protein menjadi polipeptide. Asid hidroklorik ini dia juga ada banyak fungsi yang lain. Dia akan menyediakan suasana dalam perut kita dengan pH 1.5 to pH 2 untuk tindakan enzim pepsin. Dia juga akan menghentikan reaction enzim amylase yang air liur kita. Dia juga boleh membunuh bakteria dalam makanan yang kita makan. Selepas tu, mucus dia punya main function adalah untuk melindungi dinding perut kita daripada tindakan yang asid hidroklorik tadi. Lepas tu nanti otot dinding perut tu dia akan melakukan proses peristalsis. Kandungan dalam perut ni semua nanti akan tukar kepada bentuk separa cair iaitu kim. Dan kim kemudian dia akan masuk duodenum apabila otot sphincter mengendur. Itu sahaja daripada saya. Thank you, cikgu. Okey, bagus sekali Lai. Nampak sangat detail. Bagus kalau kamu sudah baca dahulu sebelum kelas kita mula. Okey, untuk yang ketiga, wakil ada tak? Saya, cikgu. Okey, Arni, Saya mulakan. wakil kumpulan 3. Okey, jadi saya akan bentangkan tentang pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dekat usus kecil. Jadinya usus kecil kita ni terdiri daripada 3 iaitu duodenum,
jejunum dan ileum. Betul kan cikgu? Okey. Jadi duodenum ni sorry cikgu. So pankreas ni akan merembeskan pancreatic amylase, trypsin dan lipase. So enzim ni lah yang akan membantu untuk pencernaan di dalam small intestine ni. So dekat duodenum kita ada pancreatic amylase, trypsin dan lipase ni. So setiap enzim ni berperanan untuk, contohnya macam pancreatic amylase ni berperanan untuk menghydrolyze starch kepada maltose. Manakala trypsin pula menghydrolyze polypeptide kepada peptide pendek. Okey. Yang ketiga, lipase pula dia menghydrolyze lipid kepada fatty acid dan glycerol. Yang tu. Lepas tu untuk karbohidrat digestion, pencernaan karbohidrat, kita ada tiga enzim yang terlibat, iaitu maltase, sucrase dengan lactase. So maltase ni dia akan hydrolyze maltose kepada glukos. Sucrase pula, sucrose dia akan tukarkan kepada glukos dan fructose. Yang ketiga, lactase, dia akan hydrolyze laktos kepada glukos dan galaktos. Manakala lipid ni tadi adalah enzim yang terlibat adalah lipase. Okey, manakala pencernaan untuk protein pula adalah enzim yang terlibat adalah ereptin. So dia akan hydrolyze peptide kepada amino acid. Saya rasa tu je daripada kumpulan 3. Terima kasih cikgu. Okey, baiklah. Cikgu tengok daripada hasil pembentangan kalian semua, rata-rata semua masih ingat dan ada buat revision tentang topik ini sebelum masuk ke kelas cikgu. Dan semua masih ingat tentang tentang pengetahuan yang kamu peroleh semasa di tingkatan 2 dalam topik nutrisi, betul? Ya cikgu, saya ada ingat sikit-sikit saja tadi lepas buat perbincangan. Lepas itu saya cikgu. dapat kebanyakan yang cikgu sains saya ajar dulu. Ya betul, saya ingat cikgu. Okey, baguslah kalau macam tu. Semua beri tepukan kepada diri sendiri. Okey, baiklah, cikgu akan teruskan PDP kita pada hari ini dengan menerangkan dengan lebih lanjut tentang setiap proses-proses pencernaan yang berlaku dalam mulut, bagaimana makanan tersebut membentuk bolus dan bergerak ke perut melalui esophagus, seterusnya masuk ke perut, bagaimana organ aksesori seperti pankreas, hati dan empedu terlibat dengan proses pencernaan, kemudian apa yang berlaku sewaktu Kim memasuki usus kecil dan seterusnya bagaimana makanan yang tidak tercerna tu dikeluarkan daripada badan kita. Okey? Okey, cikgu. Okey cikgu. Okey cikgu. Okey, cikgu akan present menggunakan aplikasi Google. Dapat nampak tak apa yang cikgu present di skrin masing-masing? Nampak cikgu? Nampak. Okey, kejap cikgu besarkan dulu. Okey. Okey, baiklah. Cikgu nak kamu semua fokus dengan cikgu selepas selesai kerana selepas selesai penerangan cikgu ni kita akan adakan satu quiz secara langsung menggunakan aplikasi Quizizz. Okey, semua dah muat turun kan? Cikgu dah pesan awal untuk semua explore dulu penggunaan aplikasi tersebut. Okey, sejurus selesai penerangan cikgu nanti, cikgu akan bagi kod untuk kamu semua masuk ke dalam quiz tersebut, okey? Okey cikgu. Cikgu akan zoom sikit. Sebelum itu, cikgu nak bagi tahu yang cikgu akan gunakan aplikasi Flippity untuk memilih siapa-siapa yang akan menjawab soalan cikgu selepas ni, okey? So, kekalkan fokus kamu semua, gunakan cara pernafasan yang cikgu pernah ajar dahulu supaya oksigen dapat sampai ke otak kamu semua, okey? Supaya kamu semua tidak mengantuk. Yang pertama sekali, kalau kita tengok di sini, definisi pencernaan ialah proses penguraian butiran makanan besar dan kompleks kepada butiran kecil yang ringkas dan terlarut supaya mudah diserap. Okey, dalam arti kata lain, pencernaan ialah satu proses yang kita mengecilkan makanan yang kita makan supaya nutrien yang ada dalam makanan tersebut dapat diserap masuk ke dalam tubuh badan kita. Okey, terdapat dua jenis pencernaan. Okey, tengok sini, dua jenis pencernaan ialah pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Okey. Apa beza kedua-dua pencernaan tersebut? Okey, pencernaan fizikal ni ialah melibatkan pemecahan makanan secara mekanikal untuk membentuk butiran yang kecil. Melibatkan pengunyahan dan peristalsis, maksudnya melibatkan penggunaan gigi untuk kamu kunyah makanan tersebut.
Okey, pencernaan kimia pula ialah proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul ringkas dan melibatkan tindakan enzim. Okey, seterusnya, berdasarkan perbincangan kamu bersama rakan-rakan kamu sebentar tadi, bolehkah kamu namakan organ pencernaan utama? Okey, cikgu nak guna aplikasi ni untuk pilih siapa yang kena jawab soalan cikgu lepas ni, okey? Okey, Alexandra, cikgu nak kamu namakan organ pencernaan utama. Boleh? Boleh cikgu. Mulut, perut dengan usus kecil. Ya, betul. Mulut, perut dan usus kecil. Okey, untuk organ aksesori pula, ada berapa dan nyatakan? Okey, Chelsea, boleh jawab soalan cikgu? Saya cuba cikgu. Okey. Organ aksesori, pankreas, hati dan pundi empedu. Betul ke cikgu? Ya, betul. Okey. Betul tu Tala dan Chelsea, tepat sekali jawapan kamu berdua. Okey, bagus. Seperti yang dinyatakan oleh Chelsea dan Tala tadi, sangatlah penting kerana ianya terlibat dengan proses pencernaan makanan yang kita ambil. Okey, berbalik kepada ni tadi. Okey, contohnya pankreas kamu tidak dapat berfungsi dengan baik. Seperti yang kita tahu, pankreas ni dia berfungsi untuk merembeskan beberapa jenis enzim, antaranya ialah enzim amylase. Okey, bayangkan enzim amylase itu tidak dapat dirembeskan. Okey, apakah yang akan berlaku kepada makanan yang mengandungi karbohidrat? Semestinya karbohidrat tersebut tidak dapat dicerna dengan baik, bukan? Okey, seterusnya badan kita juga tidak dapat memperoleh nutrisi yang diperlukan. Begitu juga dengan organ-organ lain. Okey, seterusnya kita akan pergi ke proses pencernaan karbohidrat di dalam mulut. Okey. Okey, tahukah kamu semua apa fungsi ileum? Ileum kita ni. Okey, dalam ileum kita ni ada enzim iaitu enzim amylase. Okey. Cikgu nak tanya, apakah fungsi enzim amylase tersebut? Arni, boleh jawab soalan cikgu? Boleh cikgu. Menghidrolise kanji menjadi maltus. Betul tu Arni. Okey, seterusnya cikgu nak kamu ingat formula cikgu ni. Cikgu tulis dekat Google sekejap. Okey, cikgu tulis sini. Okey. Guma, gagula dan fugusu. Okey. Gu ni bermaksudnya glukosa, ga ialah galaktosa, fu ialah fruktosa. Seterusnya ma ialah maltosa, la ialah laktosa dan terakhir sekali su ialah sukrosa. Okey, 4 huruf di bahagian depan ni gugu, gagu, fugu ialah monomer kepada dua huruf di belakang. Okey, sebagai contoh. Okey, glukos tambah dengan glukos dia akan membentuk maltos. Okey, yang kedua galaktosa dan glukosa akan membentuk laktosa. Seterusnya fruktosa dan glukosa akan membentuk sukrosa. Ini cara kamu nak ingatlah struktur karbohidrat. Makanan yang sudah dikunyah tadi, kita kunyah makanan tersebut dalam mulut kan. Makanan yang sudah dikunyah tu kita panggil bolus. Okey. Selain daripada mempunyai ileum kita tersebut mempunyai enzim, ileum kita juga membantu makanan membentuk bolus dan menjadikannya lebih mudah untuk ditelan. Okey, semasa proses penelanan tu, epiglotis akan menutup bahagian trakea. Okey. Yang ni kalau kita tengok, okey, epiglotis ialah yang ni. Ini ialah struktur trakea. Okey, semasa kita telan makanan tu, epiglotis akan tutup bahagian ni supaya makanan tidak masuk ke dalam trakea. Okey. Berbalik kepada bolus, okey, bolus makanan akan masuk ke dalam esophagus. Okey, dia akan masuk dalam esophagus. Okey, pergerakan tersebut dipanggil peristalsis. Okey, kita tengok definisi peristalsis. Okay, peristalsis ialah tindakan pengecutan dan pengenduran otot secara beritma di sepanjang salur elementary. Okay, kalau kita tengok gambar di sebelah kanan, okay, kita tengok gambar ni dulu. Tindakan pengecutan dan pengenduran tu kita imagine macam kita makan coklat coki-coki. Pernah tak makan coklat coki-coki? Okay, kalau kita picit coklat tersebut, coklat akan keluar, betul? Okay, tindakan pengecutan sama saja seperti kita picit coklat coki-coki tersebut. Contoh gambar di sebelah kanan ni, kalau kita picit coklat tersebut, tindakan tersebut ialah seperti kita esophagus mengecut. Okay? Dan pengenduran pula semasa kita tidak memicit coklat tersebut, tiada coklat yang keluar daripada plastik.
Okay, begitu juga apabila bolus melalui organ esophagus ni akan berlaku pengecutan dan pengenduran. Boleh faham tak semua? Boleh. cikgu. Boleh cikgu. Okey, baiklah, bagus. Okey, seterusnya, setelah bolus tersebut melalui esophagus, dia akan masuk ke organ mana pula? Perut, cikgu. Perut. 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 Ya, betul. Dia akan masuk ke bahagian perut. Okey, dalam perut kita, sebelum kita pergi ke proses. Okey, permukaan dinding perut kita dilapisi oleh sel epithelium. Okey, ni extra knowledge for you all. Walaupun tiada dalam nota, kalau semua nak tahu, sel epithelium ni ialah sel yang nipis. Walaupun dia mempunyai pelbagai bentuk. Okey, setelah itu, sel epithelium ni dia akan mengalami pengubahsuaian struktur yang membentuk kelenjar Gester. Okey. Kelenjar ni maksud dia ialah organ yang mensintesis bahan-bahan kimia dan merembeskannya untuk digunakan oleh badan atau untuk disingkirkan. Okey, bahasa senang kita panggil dia organ yang merembeskan cecair, mengeluarkan cecair. Okey, Gester pula ialah bahagian salur pencernaan berbentuk kantong. Okey, kalau kita tengok gambar ni, okay, kita tengok bahagian ni. Dia seperti kantong kan, kantong yang berisi air. Okay. Okay, sel-sel epithelium ni tadi, dia terdiri daripada 3 jenis sel, iaitu sel mucus, sel parietal dan sel utama. Okay, setiap sel ni dia ada fungsi dia tersendiri. Okay, contohnya sel utama. Sel utama fungsi dia ialah untuk merembeskan pepsinogen. Okay, pepsinogen ni ialah satu enzim yang tidak aktif yang akan diaktifkan oleh asid hidroklorik untuk menjadi enzim pepsin. Okay, enzim pepsin pula dia akan digunakan untuk menghidrolisis protein kepada polipeptida. Asid hidroklorik ni pula mana tiba-tiba muncul? Asid hidroklorik ni dia dirembeskan oleh sel parietal. Kan dalam sel epithelium tadi ada 3 jenis sel. Okay, sel parietal ni dia akan merembeskan asid hidroklorik. Okay, apa pula fungsi asid hidroklorik ni? Okay, seperti yang kita tahu, asid mempunyai pH yang rendah, iaitu pH 1 hingga pH 6. Jadi dari situ kita tahu bahawa fungsi asid hidroklorik ialah menyediakan medium dengan pH yang sesuai untuk tindakan enzim pepsin. Okey. Jadi keadaan dalam perut kita berasid oleh sebab asid hidroklorik. Okey, kalau semua masih ingat, cikgu ada cerita tentang dinding perut yang nipis. Cikgu ada satu soalan, apa yang akan berlaku jika kita tidak mengambil apa-apa makanan? Kita akan sakit perut kan? Okey, kalau kamu imagine perut kamu dalam keadaan yang berasid dan tiada makanan yang dicerna, asid hidroklorik tersebut akan bertindak mencerna dinding perut kamu. Oleh sebab itu, kita akan mengalami sakit gastrik. Okay, oleh itu, adalah penting untuk kita mengambil makanan walaupun dalam kuantiti yang sedikit untuk mengelakkan daripada sakit perut, gastrik dan sebagainya. Okay, satu lagi fungsi asid hidroklorik adalah untuk menghentikan tindakan enzim amylase ileum. Okey, kalau kita tengok pada cabang organ mulut, pH ileo berada dalam julat 6.5 hingga 7.5. Okey, iaitu dalam keadaan berakali. Okey, pada bahagian perut pula, pH dalam perut adalah berasid. Oleh sebab itu, tiada tindakan enzim amylase berlaku dalam perut dan tiada karbohidrat yang dicerna dalam perut. Okey, fungsi hidroklorik yang ketiga ialah membunuh bakteria dalam makanan. Satu lagi jenis sel tadi ialah sel mucus kan? Okay, sel mucus ni fungsi dia untuk menghasilkan lapisan mukosa, iaitu lapisan pertahanan sebagai pelindung lah daripada kesan asid hidroklorik dan enzim pencernaan tersebut. Okey, seterusnya. Setelah itu, kita akan masuk ke bahagian usus kecil. Okey, usus kecil. Okey, kandungan dalam perut akhirnya bertukar kepada bentuk separa cair yang disebut kim. Okay. Daripada bolus tadi, dia akan menjadi kim. Kim akan memasuki duodenum. Okay, dia akan masuk duodenum dulu dengan perlahan apabila otot sphincter mengendur. Okay, otot sphincter tu kamu boleh tengok di sini. Mengendur. Okay. Usus kecil dia terdiri daripada 3 bahagian, iaitu duodenum, jejunum dan ileum. Okay. Duodenum ialah bahagian pertama usus kecil yang menerima kim. Dia terima kim daripada perut. Kemudian, apa yang berlaku dalam duodenum? Okay, duodenum akan menerima hempedu yang dihasilkan oleh hati. Okay, apakah fungsi hempedu? Okay, fungsi hempedu dia yang menetralkan kim yang berasid.
Okay, seterusnya, fungsi empedu ialah menyediakan keadaan yang beralkali iaitu pH 7.6 hingga pH 8.6 untuk tindakan enzim dalam duodenum, dan seterusnya mengemulsikan lipid dengan memecahkan lipid kepada titisan-titisan halus bagi menambahkan luas permukaan untuk enzim lipase bertindak. Okey. Jadi organ manakah yang akan merembeskan enzim? Okey. Organ tersebut ialah pankreas. Okey, pankreas akan merembeskan enzim amylase, enzim trypsin dan enzim lipase ke dalam duodenum. Okey, jangan lupa dalam duodenum juga ada proses pencernaan. Enzim amylase dia akan menghidrolisis semula kanji yang belum dicerna kepada maltos. Okey, enzim trypsin pula akan menghidrolisis polipeptida menjadi peptida yang lebih pendek. Okey, seterusnya enzim lipase akan menghidrolisis lipid kepada asid lemak dan gliserol. Okey, kemudian pada bahagian ileum, dalam usus kecil, pada bahagian ileum ni dia adalah bahagian yang paling penting kerana proses pencernaan dan penyerapan berlaku di dalam organ tersebut. Karbohidrat, protein dan lipid dia akan dicerna menjadi organ asas dan merupakan proses pencernaan yang terakhir berlaku di dalam ileum. Okey, apa yang berlaku di ileum adalah maltosa akan dicerna kepada glukosa dengan bantuan enzim maltase. Okey, enzim sukrase pula dia akan menghidrolisis sukrosa kepada glukosa dan fruktosa. Okey, seterusnya enzim laktase akan menghidrolisis laktosa kepada glukosa dan galaktosa. Okey, enzim lipase akan menghidrolisis lipid kepada asid lemak dan gliserol. Okey, dan yang terakhir, enzim irisin akan menghidrolisis peptida kepada amino asid. Okey, kesemuanya ialah monomer yang di hadapan tadi, glukosa, galaktosa dan fruktosa. Okey, mudah bukan topik kita pada hari ini? Okey, semua yang berlaku dalam organ di dalam badan kita adalah berkaitan antara satu dengan yang lain. Oleh itu, kamu semua haruslah faham kenapa proses itu berlaku, fungsi organ, enzim yang terlibat dan banyak lagi. Okey, proses pembelajaran bukan semata-mata untuk kita menghafal, adalah lebih baik untuk kita faham apa yang kita pelajari dan mengaitkannya dengan kehidupan seharian. Faham semua? Faham, cikgu? Okey, baiklah. Sekarang cikgu akan menerangkan tugasan berasaskan projek yang akan kamu jalankan selama 2 minggu. Okay, tugasan ini merupakan tugasan yang menarik dan dalam masa yang sama mampu membantu kamu untuk memahami tajuk pencernaan dengan lebih mendalam lagi. Okey, cikgu telah buat naik soalan tugasan kamu di aplikasi Padlet. Kamu boleh tengok di sini. Okey, di Padlet platform kelas 4 Iltizam. Okey, buka dan baca soalan dan arahan dengan teliti. Okey, kamu dikehendaki untuk bina satu analogi berkaitan topik yang telah kita pelajari pada hari ini, kemudian bina e-kamus, video ataupun poster yang menggambarkan analogi tersebut. Okey, cikgu ada sertakan juga di bawah ni contoh. Okey, contohnya organ mulut. Okey, cikgu pindah organ mulut. Okey, organ mulut ialah pembukaan, fungsi organ ni ialah pembukaan tempat kita meletakkan makanan di mana proses pencernaan bermula. Okey, analogi yang cikgu pilih ialah pintu masuk hospital. Okey, penerangan analogi tersebut ialah mulut ialah seperti pintu masuk hospital yang membenarkan pesakit memasuki hospital untuk mendapatkan perawatan. Okey, seperti makanan tadi, makanan masuk mulut untuk dicerna. Okey, orang akan masuk ke hospital untuk mendapatkan perawatan. Okey, faham tak? Boleh faham tak semua? Boleh, cikgu. Boleh. Boleh. Okey, beserta dengan soalan juga, cikgu ada sertakan rubrik tugasan. Ini rubrik tugasan. Okey, siapa yang nak markah tinggi tu ikutlah kehendak rubrik tu. Okey, kalau kita tengok di sini antara kriteria tugasan berasaskan projek ini adalah mempunyai hubungan antara analogi dengan organ pencernaan, seterusnya penerangan analogi dan kreativiti. Okey, untuk dapat 3 markah, murid hendaklah menghubungkan dengan jelas dan menunjukkan berkaitan dengan tepat. Okay, seterusnya untuk kriteria yang kedua, penerangan analogi. Okay, untuk dapat 3 markah tu penjelasan analogi adalah jelas dan terperinci. Okay, dan untuk markah kreativiti,
video, poster ataupun e-kamus kamu tersebut perlulah menarik dan kreatif dan juga idea adalah asli dan unik. Okey. Cikgu bagi kebebasan untuk kamu gunakan pelbagai medium seperti Google, YouTube dan mana-mana laman web lah yang sesuai untuk kamu cari maklumat. Okey, seterusnya kamu semua hendaklah memuat naik tugasan yang telah siap tersebut ke dalam tapak Padlet kita tadi. Okey, dalam tapak Padlet yang cikgu telah sediakan. Okey, siapa lewat hantar ni, cikgu potong markah, okey? Kamu juga boleh tengok hasil kerja kawan-kawan kamu di dalam Padlet dan berikan star. Okay. Jika hasil kerja rakan kamu adalah menarik dan memenuhi kehendak rubrik. Okey. Dilarang meniru, okey? Hasil kerja rakan kamu, cikgu tahu siapa yang akan meniru tu. Okey. Baik, cikgu. Okey, cikgu. Okey, baiklah murid-murid, semua sudah bersedia untuk kuis? Semua masih bersemangat ke ni? Nah, Dah, cikgu. Okey, bagus. Kalau macam tu kita mulakan kuis, okey? Okey, ini kod untuk akses kuis. Sila masuk dengan secepat mungkin sebelum cikgu mulakan. Cikgu akan mulakan dalam kiraan 3, 2, 1. Okay, good luck semua. Siapa yang dapat markah tinggi nanti claim hadiah daripada cikgu, okay? Okay, bagus. Lai, Chelsea dengan Ani. Nanti claim hadiah dekat cikgu, okay? Okay, seterusnya. Kita telah sampai di penghujung kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu nak minta 2 orang murid untuk membuat sedikit kesimpulan ataupun refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Siapa-siapa yang volunteer? cikgu, saya nak cuba rumuskan apa yang kita pelajari hari ini, iaitu yang pertama, saya telah belajar pasal definisi pencernaan. Lepas tu, kedua, saya belajar pasal jenis pencernaan, di mana ada 2 jenis pencernaan. Lepas tu, yang ketiga tu kita belajar tentang pencernaan karbohidrat dalam mulut, pencernaan protein dalam perut dan juga pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam usus kecil. Itu saja daripada saya, cikgu. Okay, seorang lagi? Saya cikgu, saya nak cuba. Okay, baiklah Ani, silakan. Okay, jadi pada hari ini saya telah belajar, saya telah tahu dua jenis pencernaan, iaitu pencernaan fizikal dengan pencernaan kimia. Okey. So untuk pencernaan fizikal ni yang melibatkan proses peristalsis dengan lagi satu tu mengunyah makanan. Lepas tu yang kimia pula organ kita merembeskan enzim untuk mencerna makanan ni. So lepas tu dalam pembelajaran ni juga saya baru tahu yang sebab gastrik tu kan cikgu ada sebut tadi kan, rupanya perut kita merembeskan asid hidroklorik. Ya betul Ani, asid Betul hidroklorik. kan? Tu yang menyebabkan kita gastrik. Itulah. Itu je dari saya. Terima kasih. Cikgu nak rumuskan sikit apa yang kita belajar hari ini. Okey, kita telah belajar tentang 2 jenis pencernaan, iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Okay, seterusnya kita telah lihat bagaimana karbohidrat dicerna di dalam 2 organ, iaitu mulut dan juga di dalam mulut dengan bantuan enzim amylase dan juga dicerna dalam usus dengan bantuan enzim maltase, sukrase dan laktase dan membentuk glukosa, fruktosa dan galaktosa. Okay, seterusnya makanan yang terdiri daripada protein pula dicerna di dalam organ perut dan juga usus kecil. Di dalam perut, protein dicerna menjadi polipeptida dengan bantuan enzim pepsin dan juga dicerna dalam usus kecil kepada protein yang lebih pendek, iaitu peptida dengan bantuan enzim trypsin, dan akhirnya peptida dicerna kepada protein yang kecil menjadi asid amino dengan bantuan enzim irisin. Okay, seterusnya makanan yang terdiri daripada lipid pula hanya dicerna di dalam usus kecil kepada asid lemak dan juga gliserol dengan bantuan enzim lipase. Jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat memanfaatkan ilmu yang kamu peroleh
pada hari ini untuk kelas kita pada masa akan datang, dan juga dapat mengaitkan apa yang kita telah peroleh dalam dengan kehidupan seharian. Okey, sebelum cikgu mengakhiri Google Meet kita pada hari ini, sekali lagi cikgu nak ingatkan semua anak-anak murid cikgu untuk stay safe walaupun di mana kamu berada, jaga kesihatan dan kebersihan diri kamu. Dan cikgu harap kamu semua masih bersemangat untuk belajar walaupun belajar secara dalam talian. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih kerana telah hadir ke dalam kelas kita pada pagi ini. Okey, thank you semua. Bye. Terima kasih Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.